Assalamualaikum pelajar 3 kali. Okey, hari ini kita akan belajar tentang perubahan tabiat pemakanan haiwan. Okey. Cuba awak tengok dekat gambar ni ada binatang. Binatang ni dipanggil sebagai beruang. Okey, beruang secara semula jadinya adalah haiwan omnivor. Kita belajar sebelum ni, beruang adalah haiwan omnivor yang mana memakan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Namun, beruang kutub telah mengalami perubahan tabiat pemakanan dia. Okey, beruang. Beruang ni banyak jenis. Ada beruang yang badan warna hitam tu, ada beruang panda dan juga ada beruang kutub. Jadi, haiwan yang terlibat dekat sini dalam mengubah tabiat pemakanan dia adalah beruang kutub. Kenapa beruang kutub ni berubah tabiat pemakanan dia? Okey, beruang kutub dikelaskan sebagai haiwan karnivor kerana hanya memakan haiwan lain. Beruang kutub hidup di kawasan kutub yang sejuk dan diliputi ais. Tiada tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup di kawasan kutub. Oleh sebab itu, beruang kutub hanya boleh makan haiwan lain. Disebabkan kawasan dia sejuk dan beku, ada salji, mana ada pokok yang boleh hidup dekat sana? Pokok durian pun tak boleh. Pokok manggis tak boleh. Pokok-pokok mana semua tak boleh hidup. Kerana apa? Dia duduk dekat kawasan yang salji. Jadi akar dia tu sejuk. Okey. Jadi, beruang kutub ni nak makan apa? Beruang kutub ni terpaksalah mengubah tabiat pemakanan dia. Dia tak makan sayur, tak makan tumbuhan, tak makan buah-buahan. Dia menjadi haiwan karnivor. Hanya memburu daging sahaja. Apa yang beruang kutub ni makan dekat sana? Dia makan singa laut, dia makan ikan. Macam mana dia cari? Dia akan cari dekat air-air laut tu, ataupun dia akan ketuk ais tu. Dekat ais tu, bawah dia tu ada air. Dia akan tunggu makanan dia dekat situ. Tak pun dia berenang masuk dalam tu. Okey, cuba tengok pelajar perempuan ni cakap apa. Apakah contoh haiwan lain yang boleh mengalami perubahan tabiat pemakanan semula jadinya? Jelaskan jawapan kamu. Okey. Dia tanya awak, apa lagi binatang yang boleh mengubah tabiat pemakanan? Okey, cikgu nyatakan dekat sini bahawa kebanyakan haiwan yang merubah tabiat pemakanannya adalah haiwan omnivor. Kenapa? Sebab haiwan omnivor ni dia makan kedua-duanya sekali. Haiwan herbivor dan juga haiwan karnivor amat suka untuk mengubah tabiat makanan dia. Kerana apa? Dia fokuskan dekat satu je. Karnivor, dia makan daging. Herbivor, dia makan tumbuh-tumbuhan. Manakala haiwan omnivor ni dia boleh makan dua-dua. Kalau dia tak makan daging, dia boleh makan sayur saja. Dia boleh hidup dengan makan sayur saja. Kalau dia tak ada sayur, dia boleh hidup makan daging sahaja. Contohnya macam monyet. Monyet, kalau dia tak ada makan binatang lain ataupun makan kutu tu, dia akan makan pisang, dia akan makan buah-buahan. Jadi dia akan menjadi haiwan herbivore. Okey. Okey, awak boleh merujuk buku latihan sains muka surat 44. Okey, dekat sini kita cikgu terangkan jawapan dia. Nanti awak boleh tulis dalam buku latihan tersebut. Okey. So, cuba awak tengok soalan yang pertama. Namakan tabiat pemakanan semula jadi beruang. Okey, dia tak tanya beruang kutub ke, dia tak tanya beruang hitam ke, dia tak tanya beruang panda. Tapi dia cuma tanya semua beruang. Namakan tabiat pemakanan semula jadi beruang. Semula jadi beruang. Apa beruang makan? Okey, dekat dalam buku teks ni tadi mengatakan bahawa tabiat pemakanan semula jadi beruang adalah omnivor, iaitu memakan tumbuh-tumbuhan dan juga memakan daging. Jadi, jawapan dekat sini, tabiat pemakanan semula jadi beruang adalah omnivor. Itu jawapan yang pertama. Tabiat pemakanan semula jadi beruang adalah omnivor.
Okey, tengok soalan nombor 2. Apakah tabiat pemakanan beruang kutub? Mengapa? Lepas awak dah jawab apa tabiat makanan tu, awak kena bagi tahu dia kenapa dia makan benda tersebut. Okey. Apakah tabiat pemakanan beruang kutub? Macam kita tahu tadi, liputan salji dia tak boleh nak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi, tabiat pemakanan beruang kutub adalah karnivor. Okey. Tabiat pemakanan beruang kutub adalah karnivor. Mengapa? Kerana tiada tumbuh-tumbuhan lain di kutub utara ataupun kutub selatan. Okey. Nombor 3. Ramalkan apakah yang akan dilakukan oleh haiwan sekiranya makanan Ramalkan apakah yang akan dilakukan oleh haiwan sekiranya makanan tidak mencukupi di persekitaran. Okey, cuba awak bayangkan kalau haiwan makanan dia tidak cukup di kawasan persekitaran. Apa yang akan berlaku? Okey, yang pertama, haiwan akan mati kelaparan. Betul ke tidak? Betul lah. Kalau tak ada makanan, haiwan mungkin akan mati kelaparan. Lepas tu nombor 2. Okey, tikkan yang pertama. Okey, nombor 2. Haiwan akan berpindah ke tempat yang lain. Betul ataupun tidak? Betul lah. Sebab kalau kawasan tersebut tak ada makanan, haiwan akan berpindah. Tak percaya nanti cuba awak tengok satu video dalam YouTube tu, cikgu ada tengok ada krokodil, buaya. Buaya tu daripada satu tasik tu dah nak kering. Buaya boleh berjalan dekat kawasan tanah yang tak ada air selama 2 ataupun 3 hari untuk berpindah ke tempat yang baru. Kalau awak ni sekolah nanti cikgu tunjuklah. Okey. Nombor 2 pun betul juga. Okey, nombor 3. Haiwan akan memakan makanan yang lain. Makanan lain. Ini pun betul juga. Haiwan akan memakan makanan lain. Okey, itu saja daripada cikgu. Jangan lupa untuk tulis jawapan dekat sini ya. Okey. Assalamualaikum.